Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kesemua ahli kumpulan 3 iaitu Sebelicious serta pensyarah kita iaitu Sir Kelvin Yong. Pada pagi ini kami akan membentangkan asas pembudayaan keusahawanan iaitu Post Pitching Business bagi Section 13. Pembentangan ini saya akan teruskan kepada saudari Fevlin untuk meneruskan pembentangan dan saya merupakan iaitu Junior Team Team bagi kumpulan Sebelicious. Selamat pagi semua, nama saya Fevlin Marvina dan merupakan pengurus kewangan dalam syarikat Sebelicious. Sebagai permulaan, saya ingin membentangkan atau mengongsikan serba sedikit berkenaan dengan Sebelicious. Jadi, nama syarikat kami ialah Sebelicious yang merupakan singkatan yang terdiri daripada dua kombinasi suku kata iaitu Sabel dan juga Licious. Sabel merupakan nama saintifik ikan tahai yang terdapat di utara Borneo iaitu Sardinella abela. Jadi kami telah mengambil suku kata Sabel yang menjadi Sabel dan manakala Licious pula adalah merujuk kepada delicious yang bermaksud lazat ataupun sedap, iaitu sinonim dengan kelazatan keropok ikan tahai. Jadi oleh sebab itu, syarikat kami telah dinamakan sebagai Sebelicious yang bermaksud ikan tahai yang sangat sedap. Jadi apakah itu keropok ikan tahai? Keropok ikan tahai merupakan salah satu jenis keropok yang berasal daripada utara Borneo, iaitu dari limbang dan juga lawas. Jadi ia merupakan sejenis ikan iaitu ikan aur-aur dan juga ikan tamban yang telah disalai untuk beberapa hari dan telah dicampurkan dengan sos ataupun sambal untuk memberi rasa kemanisan dan juga kesedapan, kepedasan. Jadi, kenapa kami memilih produk ikan tahai sebagai produk yang kami jual dalam selama subjek APK ini? Jadi, yang pertama adalah memenuhi citarasa tempatan. Hal ini kerana sebab keropok ikan tahai dia merupakan sejenis keropok yang sangat merangup dan mempunyai rasa kepedasan dan kemanisan. Rasa kepedasan dan kemanisan tersebut merupakan satu rasa yang sangat sesuai untuk semua orang, maksudnya kepada sesiapa yang tidak suka akan pedas dan tidak suka akan manis, tetapi mereka boleh merasakan dan mereka boleh tahan akan kepedasan keropok ikan tahai tersebut. Maksudnya dia boleh dimakan untuk semua tahap, semua orang, baik kecil, baik orang kanak-kanak ataupun orang tua. Dan juga kenapa dia memenuhi citarasa tempatan, sebab dia mudah dibawa ke mana-mana sahaja kerana pembungkusan keropok ikan tahai sangatlah ringan. Dan yang kedua adalah produk keropok ikan tahai yang tahan lama. Seperti yang telah saya cakap sebelum tadi, iaitu keropok ikan tahai dia telah disalai untuk beberapa hari menyebabkan dia tahan lama. Tambahan lagi, jika seseorang itu menyimpan keropok tahai tersebut di peti sejuk. Dan tambah lagi, kami juga, syarikat kami juga telah menggunakan satu pembungkusan yang dinamakan sebagai ziplock, iaitu kedap udara yang sangat sesuai terutamanya untuk menyimpan sesuatu bahan yang sangat lama. Sebab syarikat kami telah menjual keropok ikan tahai di semenanjung Malaysia, di Sabah dan juga di Sarawak, iaitu bukan setakat di Sarawak sahaja. Dan yang ketiga ialah produk kami tanpa pengawet yang sangat bagus untuk kesihatan. Maksudnya telah saya bagi tahu sebelum ini juga, iaitu keropok ikan tahai telah disalai, iaitu keropok tersebut telah ditangkap oleh nelayan dan berada dalam satu keadaan yang sangat segar dan terus disalai untuk beberapa hari untuk dijadikan keropok. Jadi dan manakala untuk sos dan sambal dia pula, kami telah produk tersebut adalah daripada bahan-bahan yang sangat ringkas, mudah dan tanpa pengawet, yang sangat asas, bahannya asas iaitu cili kering, bawang putih, bawang merah, bawang besar, garam, ajinomoto, asam jawa dan juga gula untuk memberi rasa
kemanisan dan juga kepedasan. Dan yang terakhir adalah kenapa kami memilih keropok ikan tahai, kerana keropok tersebut boleh digunakan sebagai kudapan. Kudapan iaitu makanan ringan. Sebab lazim pada masa sekarang kan ramai-ramai orang hanya merasa keripik pisang, keripik ubi. Jadi kami telah ingin menukar cita rasa pengguna pada masa sekarang dengan keropok ikan tahai untuk mengganti cita rasa mereka lah. Dan tambahan lagi dengan harga keropok ikan tahai yang sangat berpatutan, di mana syarikat kami telah menawarkan harga yang sangat murah termasuk penghantaran iaitu Sabah dan Sarawak RM10 manakala sebenarnya Malaysia hanyalah RM8. Dan juga makanan ini sesuai untuk menjadi kudapan kerana pembungkusan yang sangat ringan seperti yang setelah bagi tahu tadi iaitu dia senang untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Maksudnya kamu boleh bawa pergi daripada rumah, pergi jalan-jalan boleh juga. Jadi itu sebab kenapa kami telah memilih produk ikan tahai. Jadi itu saja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya ingin memberi kepada pembentangan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Evelyn. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Menjelina Anatisa. Selaku Marketing Manager of Sebelicious Product. Kalau dari segi pemasaran, Sebelicious telah menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk memasarkan produk dan juga untuk menyampaikan maklumat kepada orang awam mengenai produk kami dan juga serba sedikit informasi mengenai syarikat kami. Misalnya di Facebook, Instagram dan YouTube kami telah membuat naik poster dan juga video. Manakala di WhatsApp kami telah menyebarkan ataupun memviralkan iklan mengenai produk kami ke grup-grup WhatsApp yang kami ada dan juga kami memposkannya di status WhatsApp juga. Di YouTube kami telah memuat naik satu video mengenai promosi-promosi yang kami tawarkan. Dan juga tim marketing Sebelicious ini telah mengadakan satu live ringkas di Instagram di mana pada waktu itu kami menyampaikan promosi-promosi yang telah kami buat dan juga menyampaikan sedikit informasi mengenai syarikat kami. Kami juga ada mengadakan sesi soal dan jawab di mana pelanggan kami boleh bertanya secara langsung kepada saya mengenai sebarang persoalan yang mereka ada mengenai produk dan juga syarikat kami. Seterusnya adalah pandemik COVID-19 tidak pernah menjadi halangan kepada kami untuk melakukan bisnes ini secara betul-betul, di mana kami menggunakan perkhidmatan pos laju untuk menyampaikan produk kami daripada lawas kepada pelanggan di seluruh Malaysia. Seterusnya tim Sebelicious sangat menekankan penggunaan template ataupun ayat copywriting various seperti copywriting software, hardware dan juga teaser untuk menarik minat pelanggan kami dan juga untuk menyampaikan informasi mengenai produk kami dengan teknik yang betul di media sosial. Seterusnya kami juga pernah bahas syarat untuk memviralkan iklan kami di Facebook dan juga di Instagram menerusi Facebook dan Instagram Ads. Tetapi malangnya pada saat kami ingin membuat pembayaran ads itu, pihak bank tidak dapat menerima transaksi pembayaran kami kerana kami tidak sedar pada waktu itu kami tidak menggunakan kredit kad yang spesifik yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Jadi, pengiklanan melalui Facebook dan Instagram Ads itu sememangnya tidak menjadi dan kami telah memaklumkan hal ini kepada Sir Kevin dan syukur dia sangat memahami dan juga sebagai alternatifnya kami dibenarkan untuk print screen step-step pembayaran melalui step terakhir pembayaran sahaja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan pencapaian perniagaan Sebelicious. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Bervelen Kimwa.
memegang jawatan sebagai Design Manager dalam Sebelicious. Okay, untuk slide ini, sepanjang penjualan produk kami telah menggunakan 4 media sosial untuk mempromosikan keropok ikan tahai, iaitu yang pertama melalui platform Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Dan secara keseluruhannya, melalui Instagram kami berjaya memperoleh followers seramai 297 followers. Manakala Facebook pula kami memperoleh lebih dari 300 like dan seramai 363 pengguna akaun Facebook yang follow page kami. Melalui saluran YouTube pula, seramai 8 orang telah subscribe YouTube kami dan juga terdapat 23 orang yang view video-video yang telah kami upload. Daripada penggunaan keempat-empat media sosial ini, telah membolehkan kami untuk memperoleh pelanggan dari seluruh Malaysia, iaitu seramai 12 orang pelanggan. Terdapat 1 orang telah membuat tempahan keropok ikan tahai ini dari Semenanjung Malaysia, khususnya di Pulau Pinang. 3 daripadanya pula adalah tempahan dari Sabah dan selebihnya pula adalah dari Sarawak. Dan kami juga menerima feedback dari pelanggan-pelanggan kami, dan secara keseluruhannya feedback ini cukup memberangsangkan. Rata-rata feedback ini adalah feedback yang baik dan positif kerana keropok ini berjaya menepati cita rasa pelanggan kami. Dan secara keseluruhan penjualan produk keropok ikan tahai kami dalam masa 1 bulan adalah sebanyak RM217. Sekian saya daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan hasil penjualan dan keuntungan bagi syarikat perniagaan Sebelicious. Seperti yang tertera pada skrin sekarang ini merupakan penyata kewangan bagi bulan Julai kerana perniagaan kami bermula menjual produk pada 11 Julai sehingga 16 Julai. Kami telah mendapat sebanyak RM216. Kami telah menjual sebanyak 7 unit keropok ikan tahai pedas manis ini pada harga RM8, iaitu pelanggan bagi pelanggan di Semenanjung Malaysia, dan 16 unit telah dijual pada harga RM10 bagi pelanggan kami yang berada di Sabah dan Sarawak. Bagi bahan mentah pula, produk ini ialah RM4.80 dan jumlah keseluruhan unit yang telah dijual dengan harga asal produk ini ialah RM110.40. Jadi bagi untuk kasar, jumlah penjualan ini akan ditolak dengan jumlah bahan mentah dan hasil untuk kasar adalah RM105.60. Belanjaan, kami telah membelanja kos penghantaran ataupun postage sebanyak RM62. Kami juga telah berbelanja bagi packaging kami, iaitu Ziploc bag sebanyak 50 pieces pada harga RM16.40. Dan kami juga telah berbelanja stiker produk sebanyak 100 pieces pada harga RM21. Maka jumlah keseluruhan perbelanjaan yang telah kami gunakan ialah RM99.95. Jadi untung bersih ini boleh didapati apabila untuk kasar ditolak dengan jumlah keseluruhan perbelanjaan. Terusnya ialah jumlah penjualan dan perbelanjaan bagi setiap ahli. Rekod jualan per individu akan dibahagikan kepada 8 orang ahli dalam perniagaan Sebelicious, iaitu sebanyak RM27 bagi setiap individu. Rekod perbelanjaan per individu pula ialah RM12.49. Maka apabila penjualan dan perbelanjaan ini telah ditolak, maka jumlah keuntungan bagi setiap individu ialah RM14.51. Dan jumlah penjualan dan perbelanjaan bagi setiap ahli ini akan direkodkan dalam e-commerce bagi setiap ahli kumpulan. Dan sejak daripada saya,
Saya mempersilakan pembentang seterusnya untuk meneruskan pembentangan ini. Oke, selamat pagi. Saya Flora Charo sebagai Design Manager. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh tim Sebelicious ketika memasarkan produk ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan pandemik COVID-19 yang mana pandemik ini telah menyebabkan penjual tidak dapat bersemuka secara alam nyata dengan pelanggan untuk menjual dorang punya produk. Selain daripada itu, sejak PKP diisytiharkan pada 18 Mac lalu, telah menyebabkan penjual tidak boleh berjual di sekitar UMS, yang mana penjualan di sekitar UMS pada masa itu merupakan idea asal sasaran yang dirancang oleh tim manajemen Sebelicious, begitu juga tim-tim yang lain. Pandemik ini juga telah membataskan pergerakan penjual untuk melakukan COD kepada pelanggan yang membeli barangan daripada kami. Oleh itu, PKP ini telah secara tidak langsung telah menyebabkan keterbatasan pergerakan antara pelanggan dan juga penjual produk ini. Seterusnya adalah jarang dijumpai di Sabah, seperti yang kita sedia maklum bahawa produk ini adalah berasal daripada lawas dan juga limbang Sarawak, menyebabkan produk ini tidak berapa popular dalam kalangan masyarakat di Sabah. Apabila produk ini tidak berapa popular dalam kalangan masyarakat di Sabah, wujudnya masalah yang ketiga iaitu kurang dikenali ramai, menyebabkan jualan produk ini menjadi berkurang dan juga untung yang kita dapat pun berkurang. Lepas tu, kalau produk ini kurang dikenali, menyebabkan ramai pelanggan yang ragu-ragu untuk membeli produk yang kita pasarkan. Seterusnya adalah pembungkusan produk yang kurang menarik. Apabila pembungkusan yang kurang menarik, ini menyebabkan pelanggan takut akan kualiti produk yang kita pasarkan. Hal ini telah menyebabkan ramai penduduk yang tidak berminat dengan produk yang kita jual disebabkan pembungkusan yang kurang menarik, dan pada masa yang sama, sekiranya pembungkusan produk kurang menarik telah menyebabkan ramai pelanggan kurang tertarik dengan produk kita. Yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan kekangan masa penghantaran. Seperti yang kita ketahui bahawa tim Sebelicious ini adalah merupakan pelajar universiti yang masing-masing sibuk dan dengan tugasan dan juga kelas masing-masing. Kalau kita buat penghantaran, kita hanya buat pada hujung minggu sahaja disebabkan sangat busy dengan tugasan dan juga kelas yang sedang berlangsung ketika pandemik ini. Sekiranya kita ingin membuat penghantaran barangan melalui perkhidmatan pos pada hujung minggu, kebanyakan kedai dan juga perkhidmatan pos ini adalah tutup pada hujung minggu. Ini menyebabkan kita sangat kesuntukan masa untuk menghantar barang kepada pelanggan kita. Saya rasa itu saja daripada pembentangan saya. Saya serahkan kepada individu lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Flora. Nama saya adalah Beatrice Ana Antoni dan saya sebagai Product Manager. Saya akan memberi penyelesaian kepada masalah yang dinyatakan oleh Saudari Flora sebentar tadi. Okey, untuk yang pertama, penyelesaian masalah yang pertama iaitu pandemik COVID-19. Jadi disebabkan COVID-19, perniagaan
pihak Sebelicious terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu dan dibuka semula pada bulan Jun. Jadi semua pesanan daripada pelanggan terpaksa diambil melalui melalui platform online itu WhatsApp dan juga Instagram. Selepas tamatnya pelaksanaan kawalan pergerakan secara rasmi pada 26 Jun. Okey, untuk penyelesaian masalah yang kedua, iaitu produk kami ini jarang dijumpai di Sabah kan, iaitu ikan tahai. Disebabkan ikan tahai merupakan ikan yang hanya boleh didapati di kawasan negeri Sarawak, iaitu di Lawas dan juga di Limbang. Jadi kami pihak Sebelicious ingin memperkenalkan memperkenalkan ikan tahai melalui platform online untuk mengenalkan produk kami bagi memberi pendedahan mengenai produk ikan tahai tersebut kepada potential customer. Bagi penyelesaian masalah ketiga juga hampir sama dengan penyelesaian masalah yang kedua, iaitu kami membuat pengiklanan. Bagi memberi pendedahan kepada orang ramai, kami membuat pengiklanan melalui Instagram, WhatsApp dan juga YouTube untuk memperkenalkan produk tersebut dan juga kebaikannya kepada orang ramai. Poster dan video yang dibuat oleh marketing manager kami akan dipost oleh setiap ahli di Instagram account individu untuk memperkenalkan kepada orang ramai. Jadi bagi penyelesaian masalah yang keempat, iaitu penggunaan Ziploc bag. Bagi pembungkusan produk, pihak Sebelicious menggunakan Ziploc bag sebagai medium pembungkusan. Hal ini kerana penggunaan Ziploc ini memastikan produk ikan tahai tersebut tidak mudah lemau dan juga masih rangup walaupun sudah lama. Beg kedap udara tersebut juga dapat mengekalkan kesegaran dan jangka hayat produk tersebut akan lebih lama berbanding menggunakan plastik biasa. Jadi pihak kami juga untuk menambahkan ataupun menarik perhatian pelanggan, kami menambahkan stiker Sebelicious di hadapan Ziploc itu. Seterusnya bagi penyelesaian yang terakhir, pihak Sebelicious, disebabkan pihak Sebelicious ini semua kami masih pelajar dan juga kami mempunyai assignment yang perlu dihantar dalam masa-masa produk itu perlu dihantar kepada customer. Jadi kami menetapkan tarikh dan masa yang sesuai agar lebih efisien serta menjimatkan masa bagi syarikat untuk menyediakan produk untuk pesanan yang lain. Okey, sekian itu sahaja. Seterusnya, pembentang yang lain. Saya Leslie Anagrut merupakan pengurus pemasaran. Hari ini saya akan membentangkan tentang apakah pandangan saya tentang Sebelicious di masa akan datang. Saya akan membentangkan hubungan Sebelicious dengan pelanggan. Sebelicious mementingkan hubungan yang baik dengan pelanggan agar senang berhubung melalui media massa sebagai contoh Facebook, Instagram, WhatsApp, disebabkan ada nombor yang tertera di setiap iklan yang disediakan oleh Sebelicious. Selain itu, Sebelicious sentiasa ada masa melayan pelanggan sehingga 24 jam sehari. Sebelicious juga mengamalkan konsep mesra pelanggan dengan bermah mesra dengan pelanggan dengan mengutamakan permintaan pelanggan. Pandangan saya yang kedua ialah perluasan. Pada masa hadapan, pihak Sebelicious bercadang meluaskan pasaran ke seluruh Malaysia, iaitu melibatkan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kerana dengan harga penghantaran yang murah dan sudah termasuk di dalam harga keropok ikan tahai, iaitu Semenanjung berharga RM8, Sabah dan Sarawak berharga RM10. Pihak pengurusan Sebelicious yakin bahawa Sebelicious akan berjaya di masa akan datang. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Okay. Nama saya Petrus Belaka Anas Luti dan memegang jawatan sebagai product manager di Sebelicious. Bagi komunikasi bersemuka, sememangnya semenjak PKP ini yang telah dilaksanakan, sememangnya agak sukarlah bagi ahli Sebelicious untuk menjual produk secara bersemuka dengan pelanggan lah.
Jadi untuk masa akan datang, kemungkinan pihak stabilitas ni akan sewa satu tapak yang kecil, untuk sewa satu tapak yang kecil khas untuk perniagaan bagi menjual produk tersebut secara semuka. Bagi promosi pula, pihak stabilitas akan sentiasa memantapkan promosi yang sedia ada, dan kemungkinan kami akan memperbanyakkan jenis-jenis promosi melalui media sosial. Seperti yang baru-baru ini, kita telah membuat satu promosi, iaitu di mana beli 3 package dan dapat satu percuma dengan harga RM RM30 bagi Sarawak dan Sabah dan RM26 bagi Semenanjung. Kemungkinan nanti kami akan kalau pelanggan yang beli kemungkinan kami akan buat satu promosi lagi lah pada masa akan datang, di mana beli 3 dapat 1 dengan harga yang lebih rendah sikit lah. Kalau sekarang 30 dan kemungkinan kami nanti akan buat RM28. Begitulah kalau jenis promosi. Bagi khidmat pelanggan pula, sekarang ni sememangnya kami sebagai pelajar lah. Kalau dah makin maju nanti, sebab sekarang ni kalau dari segi packaging memang kami sendiri yang buat, dan hantar barang pun kami sendiri yang buat. Dan kemungkinan untuk masa akan datang, bagi stabilizers, kami akan menambahkan bilangan pekerja untuk hantar barang yang telah ditempah. Itulah yang kami dapat kongsikan sedikit melalui apa yang kami telah rancang untuk masa akan datang. Okay. Terima kasih. Baiklah, dengan ini berakhirlah sudah pembentangan bagi bisnes, bagi perniagaan Stabilisius. Terima kasih kepada kesemua ahli kumpulan kerana sudi hadir pada pembentangan ini, dan terima kasih juga kepada Sir Kelvin Yong kerana telah mengajar kami dalam asas pembudayaan kesusahanan ini. Sekian, terima kasih.